Berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul. Itulah ungkapan yang boleh menggambarkan situasi Afiah Mikaela, pengidap kanser juvenile myelomonocytic leukemia JMML yang sangat jarang ditemui. Dalam usia sekecil ini, adik Afiah sepatutnya sedang bermain dan menelusuri dunia keceriaan seorang kanak-kanak seperti rakan sebaya yang lain. Ya, adik Afiah disahkan kanser ni pada 22 hari bulan 8. Selepas dia buat bone marrow aspiration pada 18 hari bulan 8. Sebelum tu, apa yang membuatkan saya ujian bone marrow aspiration tu sebab dia demam selama 2 minggu yang tak sembuh. So dari situ kita berasa terkejut lah. Boleh dapat tahu bila doktor cakapkan yang jenis kanser ini jenis 1 dalam sejuta. Sebelum dah menangis-nangis, masa tu saya kat office memang dah menangis betul lah. Bila tanya dia leukemia yang macam mana, dia kata JMML. Terus dia kata okey lah. Lepas tu terus Google JMML tu apa. Memang masa tu tak boleh nak buat kerja lah. Memang dah rasa macam tak tahu nak buat apa. Antara simptom awal kanser JMML yang boleh dikesan adalah demam yang berpanjangan, pucat dan sentiasa berasa penat. Kebiasaannya penyakit ini menyerang kanak-kanak berusia 4 tahun ke bawah. Sebelum ni JMML ni saya memang tak pernah tahu. Yang saya cuma tahu leukemia tu biasa. Yang kita dengar leukemia kanser darah, leukemia kanser darah. Selepas kena ke anak saya, baru saya tahu leukemia ni ada banyak grup dan ada banyak varian. Walaupun dikejutkan dengan ujian berat yang menimpa mereka, keluarga ini reda dan menerimanya sebagai rezeki yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Untuk minggu yang pertama tu adalah minggu yang paling berat untuk kami. Sebab kami rasa macam kenapa dalam kenapa kami diuji. Lepas tu lepas sokongan daripada keluarga, kita jumpa ustaz, kita jumpa ni, kita reda ujian ini adalah rezeki kami. So kat sini apa yang kita boleh buat, apa yang kami nak buat, kita buat yang terbaik, sehabis baik untuk dia, untuk dapatkan rawatan. Selebihnya tu rezeki dia dengan Allah. Kita serahkan pada Allah lepas ni. Anak bongsu daripada 3 orang adik-beradik ini adalah seorang yang ceria dan menjadi pemecah ruang kesunyian di rumah. Tetapi semuanya berubah apabila adik Afiah disahkan menghidap kanser 1 dalam sejuta ini. Okay, sebelum dapat tahu dia kena penyakit ni, dia adalah seorang yang sangat ceria. Petah bercakap, aktif. Masa dia demam dia tu, dia start mula tunjuk dia tak nak orang, dia start menangis. Demam kepanjangan tu sebabkan dia mood dia tak okey. So bila dah dapat sah penyakit tu, so dia punya selera makan tak ada. Dia punya mood dia selalu swing, mood dia selalu tak okey. Memang jumpa orang pun tak nak. Sementara menunggu rawatan susulan yang sesuai, adik Afiah hanya bergantung kepada rawatan alternatif jika demamnya muncul kembali. Untuk buat masa ni, tiada apa-apa rawatan yang boleh diberikan pada adik Afiah. Hanya boleh support dengan bantuan masuk darah merah dan platelet untuk membantu sistem badan dia. Yang tu dalam 2 minggu ke 3 minggu, bergantung pada kondisi badan dia. Kalau perlukan, doktor akan masukkan balik. Menurut pengamal perubatan, adik Afiah hanya boleh dirawat melalui pembedahan bone marrow transplant yang mana ia hanya boleh dijalankan selepas mendapat penderma sumsum tulang yang bersesuaian. So dalam 2 segmen ini, sebenarnya keabnormalan ini berlaku atas lagi. Triggering point dia daripada hematopoiesis itu sendiri. Sistem hematologi darah seseorang budak. Jadi menyebabkan berlakunya keabnormalan proses dan terhasillah myeloid cell dan juga monocyte cell yang tidak normal. Dan ini menyebabkan kehadiran diorang ini menyebabkan kekacauan sistem hematologi. Itulah asal kanser.
Dan dia sebenarnya diakibatkan juga oleh keabnormalan genetik faktor yang berlaku pada sesuatu tubuh badan kanak-kanak. Kebanyakannya orang faham sel darah putih tinggi, kan? Tapi dalam kes JMML, dia tidak mengganggu kes jumlah darah putih. Dia sebenarnya JMML mengganggu pada darah merah dan juga platelet itu sendiri. Jadi berbeza dengan kanser yang biasa kita tengok sama ada macam acute lymphoblastic leukemia atau acute myeloid leukemia, kita boleh ada darah putih yang sangat-sangat tinggi atau darah putih yang sangat-sangat rendah. Dua keadaan berbeza. Tapi dalam JMML, dalam banyak keadaan darah putih dia nampak normal, tetapi platelet dengan HB yang rendah. Banyak orang faham kerana saya faham apabila post mengenai JMML berlaku, banyak kata kenapa tak kemo. Sebenarnya rawatan untuk JMML adalah HSCT, bone marrow transplant lah sebenarnya, bone marrow transplant, tapi berdasarkan stem cell daripada hematopoietik. Hematopoietik itu bermaksud kita ambil sel darah asas, stem cell untuk darah, untuk menggantikan marrow adik ini dengan stem cell yang baru. Stem cell yang ada genetik yang boleh trigger kepada JMML, penghasilan abnormal myelocyte ataupun monocyte, itu perlu digantikan, bukan kemoterapi. Sehingga kini, Muhammad Azri dan Marini tetap berusaha untuk memastikan anak kesayangan mereka dapat menjalani rawatan yang dianjurkan oleh doktor. Tiada istilah berputus asa bagi kedua pasangan suami isteri cekal ini. Penat putus asa tu saya fikir nombor 2. Apa yang saya nak sekarang, anak yang kita sayang diberi rawatan yang terbaik untuk dia. Kita usaha sehabis mungkin untuk dia. Untuk masa depan kita tak berasa terkilan. Maksudnya kita dah buat terbaik untuk dia. Apa yang Allah kasih, kita terima je lepas ni. Lebih merunsingkan untuk menjalani rawatan bone marrow transplant, kos sebanyak RM400,000 diperlukan bagi menjayakan pembedahan dan seterusnya membantu adik Afiah untuk pulih seperti sedia kala. Sebagai seorang ibu, mestilah kita nak yang terbaik untuk anak, nak dia kembali sihat macam dulu. Sebab kita tahu anak kita ni memang lahir, memang dia tak ada apa-apa yang serius, memang tak ada apa-apa pun langsung sakit. Lepas tu kita rasa macam bila dapat tahu benda tu, rasanya memang tak boleh terima. Tapi memang harapan saya memang saya nak dia sembuh macam dulu, nak boleh bermain dengan kakak dengan abang dia. Sebab dia sekarang pun memang tak nak main sangat dengan kakak dengan abang dia. Kadang-kadang rasa macam dia tak sukalah ke kakak dengan abang dia, dia tak nak dekat. Kadang-kadang kesian juga dengan abang dan kakak dia, terasa juga hati kan. Tapi saya cakap dengan diorang, adik sakit, ambil masa untuk macam dulu. Setiap ujian yang diberi akan sentiasa disusuli hikmah manis daripada Yang Maha Esa. Sikap positif dan ketabahan keluarga ini dengan ketentuan ilahi harus dijadikan contoh buat mereka yang mengalami dugaan yang sama. Semoga adik Afiah dan keluarga terus kuat dan dipermudahkan segala urusan.